Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jazakallahu khairan. Dapat kita berkumpul lagi pada malam ni. Insya-Allah menyambung kelas pengajian kita. Bismillah. Berkenaan fusul fi usul tafsir. Tadi mukadimah tajuk madu. Pasal buat tajuk madu, tak apa. Khair insya-Allah. Ala kulli hal, itu disambung kemudian. So hari ini kita akan sambung berkenaan dengan fusul fi usul tafsir, dan terakhir kita ambil itu adalah berkaitan dengan tariqatus salaf fi tafsir, jalan salaf dalam pentafsiran Al-Quran. So kalau kita buka sebenarnya memang salafus salih dia akan ada 6 cara tersebut. 6 cara mereka menjelaskan akan ayat-ayat ataupun kalimah-kalimah Al-Quran. Yang pertama kita kata itu mereka akan tafsirkan dengan mutabik, kalimah atau lafaz yang seerti atau sama atau setara dengan pengertian yang datang daripada ayat tersebut. Okey. Atau dengan apa diletakkan untuknya bahasa. Okey, dalam bahasa Arab kita kata itu pertama. Itu kalimah-kalimah yang dijelaskan oleh mereka, kalimah yang sama pengertian. Okey, demikian juga kita kata tafsir dengan ayat kedua, tafsir dengan lazim. Tafsir dengan lazim ni tafsir keputusan. Maksudnya bila datang ayat Quran tu menjelaskan satu perkara, dia orang bila tafsirkan, dia orang bukan jelaskan kalimah tu. Dia orang sebut apa hasil daripada kejadian yang sebut dalam Quran tadi. Okey, itu yang kita ambil. Yang ketiga, kita jelaskan itu adalah tafsir dengan juzuk makna. Mana mereka akan sebut daripada pengertian kalimah tersebut, apa yang dikandung oleh kalimah berkenaan. Tapi bukan menyuruh lah, maksud dia macam dulu Siratul Mustaqim ni kan, bila tafsiran tu juzuk dengan juzuk makna. Okey. Kemudian tafsir bin misal, itu macam hasanat dalam ayat 114 surah Hud, kan dijelaskan dengan solat. Selain solat dan dikatakan juga dia adalah al-hasanat itu adalah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu pun ada pendapat mereka. Semua tu termasuk dalam hasanat. Puasa pun hasanat, semua sekali adalah hasanat yang dimaksudkan. Kemudian kelima kita kata tafsir dengan kias atau i'tibar. Tafsir dengan kias atau i'tibar, yang mana majlis mana Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dijelaskan ayat 43 surah An-Nisa, kalimah taqrabus salat wa antum sukara. Sukara tu maksud asal dia adalah mabuk kerana arak. Tapi diorang kaitkan dengannya pengkiasan, yakni orang yang tak sedar diri kerana mengantuk, ataupun kita kata zaman kita sekarang orang yang tak sedar diri kerana bius, ubat. Pun sama, termasuk dalam hukum kerana tajuk dia serupa, iaitu kehilangan kesedaran dalam solat, untuk solat. Maka dijelaskan benda itu telah disokong oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah. Dia sahihkan pengertian masuknya mabuk daripada tidur atau mengantuk pada pengertian ayat berkenaan. Sedangkan ia adalah daripada perbandingan sahaja, bukan daripada maksud ayat. Maksud ayat adalah tentang arak. Kita sebut itu kan, bahawa ayat Quran yang turun tentang pengharaman arak diturun dengan 3 peringkat. Pertama, dalam surah Al-Baqarah yang akan menyatakan yas'alunaka 'anil khamri wal maisir, kan, mereka tanya engkau mengenai arak dan juga judi, kan, surah Al-Baqarah 219. Lepas tu kemudian datang kat situ belum lagi haram, masih lagi diorang minum, masih lagi mereka berjudi. Kemudian datang 43 surah Nisa, mereka elakkan bila berdekatan dengan waktu solat.
Kemudian datang ayat 90 surah Al-Ma'idah, baru mereka berhenti dengan total. So jadi itu peringkat-peringkat bagi tajuk ayat pengharaman arak. Namun balik pada asal kita sebut tadi, bila mereka sebut tafsiran tentang sukara tadi, mabuk, ngantuk pun dimasukkan juga, itu adalah pengkiasan. Tafsir dengan kias, bukan tafsir dengan makna, bukan dengan lafaz, tapi dengan kias. Okay. Dan yang terakhir, tafsir dengan isyarat. Tafsir dengan isyarat tu dibagi contoh yang paling jelas adalah tafsiran berkenaan dengan surah An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath. Dan mereka baca dengan maksud ayat surah tersebut adalah sebagai takziah Allah Taala kepada Nabi, baginda akan mati. Baginda akan mati. Itu yang jelaslah daripada maksud ayat tersebut, okey. Yang sampai Umar gunakan kisah tersebut untuk fahamkan kepada para sahabat yang senior yang lain yang tak setuju Umar bawa Ibnu Abbas masuk mesyuarat negara. So Umar tanya, apa yang kau faham tentang ayat ni? Semua jawablah Islam akan menang sebagainya. Sampai Ibnu Abbas dia kata ini takziah Allah Taala kepada Nabi baginda akan wafat. Kefahaman ni kat mana? Adalah bila selesai tugas Nabi, Islam telah tersebar seperti Allah kehendaki, maka baginda akan mati. Itu isyarat bukan sistem isyarat yang kita sebutkan itu. Tapi memang macam kita sebutkan, tapi syarat dia macam yang disebutkan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Okey, baik. So kita alhamdulillah habiskan kat situ. Maka hari ini kita akan sambung kepada bahagian yang berikutnya, iaitu taujih aqwalis salaf, pengarahan kata-kata salaf. Okay, pada sudut asal itu, waktu kita bincangkan tafsir sahabat dan tafsir para tabi'in, ketika itu kita ada perbincangan berkenaan dengan adakah kata-kata seorang sahabat atau seorang tabi'in itu wajib kita ambil. Kita dapati benda tersebut berdasar kepada perbuatan para sahabat dan para tabi'in sendiri. Diorang tak terima bulat-bulat kata-kata sesiapa di kalangan mereka. Jika tidak, saya macam kata-kata Mujahid bin Jabr, dan contoh yang kita baca dulu, takkan ditolak oleh orang lain. Saya contoh macam dia kata apa? Mujahid bin Jabr dia kata Quran suratul Fatihah turun 2 kali. Turun di Mekah sekali, turun di Madinah sekali. Para ulama tafsir semua reject. Sambil berkata ini adalah di antara gelinciran kuda yang laju. Mana maksud dia, Mujahid bin Jabr ni macam kuda yang laju, tapi sekali-sekala kuda yang laju ni mesti tersadung juga. Ni tersadungnya kuda yang laju, dia kata. Dia hebat tapi ada tersasul silap kat sini. Kalau dah turun Mekah, tak ada turun Madinah pula. Turun kali kedua dibaca balik, bukannya penurunan kali kedua. Tak ada turun kali kedua, tapi datang pendapat tersebut. Itu contoh. Kalau kita kata dia cakap je kena terima, dan masalah, tak perlulah lawan. Tak perlulah orang persoalkan, membahaskan apa dia cakap. Tapi ini realiti yang berlaku. Dalam konteks Islam, sememangnya, macam Imam Malik bin Anas kata, semua manusia diterima, ditolak kata-katanya kecuali Tuan kubur ni. Dia tunjukkan kubur Nabi SAW. Kerana hanya Nabi saja yang takkan ditolak atau disanggah. Adapun orang lain akan diterima untuk perbincangan dalam masalah tadi. Dan kata-kata para sahabat atau tabi'in hanya menjadi wajib diikuti bila mana dia apa? Ijma'. Dia sepakat di atas satu pendapat, dan kita tak boleh gatal, tukar. Tak boleh kita gatal lawan atau canggah. Adapun kalau berseorangan dan dia ada 2-3 pendapat yang berbeza di antara satu sama lain, dan dekat situ tidak ada masalah apa-apa untuk kita ambil A atau B atau C. Itu kena faham. Baik. Jangan lupa kita baca. Dia kata taujih aqwalis salafi, mengarahkan atau menghalakan, memberikan kefahaman berkenaan dengan kata-kata salaf. Okey, dia kata apa? Hadzal mawdu', tajuk ini yu'tabaru syarhan li fahmi salafi lil ayati, dikira sebagai penjelasan bagi kefahaman salaf terhadap ayat. Whenever kita jumpa ayat Al-Quran yang para salafus soleh cakap, maka ini tafsiran yang kita kena faham tentang hala tuju kata-kata mereka. Wa kaifiyati tafsirihim laha, dan cara pentafsiran mereka terhadap ayat. Wa kaifa qalu fiha bihadzal qaul aw dzak, dan bagaimanakah mereka mengatakan pada ayat tersebut dengan pendapat ini atau itu.
Sebab kadang-kadang walaupun ini sudut ni kefahaman yang mereka faham. Kenapa mereka faham macam ni? Kenapa mereka kata macam ni? Itu yang kita cuba tengok. Sebab nanti cuma benda ni dia bawa contoh, pada contoh ini bawa ada sebahagian kata-kata tadi pendapat sebenarnya tertolak di sisi para ulama. Ulama tolak daripada salaf, daripada Mujahid bin Jabr contohnya kan, anak murid Ibn Abbas tolak. Tapi dalam masa yang sama diorang ada yang cuba untuk reason. Dia bagi reason untuk kata kenapa dia cakap macam ni. Dia cakap macam ni mungkin kerana pasal nak fahamkan. Dia kata pasal ini adalah tafsiran bagi fahaman salaf. Bila salaf cakap macam ni, apa sal dia cakap macam tu? Kenapa dia kata begitu? Okey, dia kata wadzalika imma li gharabatil qawli. Itu adalah kenapa kita kena jelaskan ia sama ada kerana kejanggalan kata-kata tersebut. Pendapat tu sangat janggal. Macam saya kata tadi, bila Mujahid bin Jabr kata Al-Fatihah turun 2 kali. Pelik tak pelik? Pelik lah. So confirm pelik. Kita kata macam ni, tak pelik pula. Cuma ada yang akan reason, kenapa dia cakap macam tu? Kenapa dia cakap macam tu? Macam juga, macam apa? Bila dalam suratul Fatihah, suratul Al-Baqarah kan, Zalikal Kitab, kita dah ada penjelasan daripada Ibn Abbas. Tapi kalau kita buka dalam tafsir Tabari, memang ada yang sebut, pendapat yang kata, Zalikal Kitab, bagi tahu tentang kitab itu, kitab pada tangan Yahudi tu. Kitab yang diberi pada mereka dahulu. Sebenarnya memang kita buka pula dalam surah Al-Baqarah, pada first part surah Al-Baqarah tu sebenarnya ada perbincangan besar berkenaan dengan Yahudi, iaitu Bani Israel. Kenapa mereka ni dicabut dan mereka khilafah dan juga kenabian. Itu memang ada relate, ada sikit relate. Tapi dalam masa sama, ialah kita ada sahabat jelaskan, tapi ada juga pendapat-pendapat yang macam tadi. Yang dikatakan sebagai apa maksud yang cuba dijelaskan tadi, sampai kadang-kadang disebutkan tentang apa, tentang sifat orang beriman tu dituju pada ahli kitab. Macam Ibn Jarir At-Tabari sendiri cakap macam tu. So, jadi kadang-kadang kalimah-kalimah ni keluar macam dia kata kerana kejanggalan. So kita kena faham kenapa dia cakap yang tu. Sebab dia orang tak ada perangai macam ahli bid'ah yang kita tahu wujud dalam zaman kita sekarang ni. Mereka duduk daripada kedudukan yang laluan ilmu yang sangat bersih, dekat dengan Nabi SAW. So kenapa kata-kata macam tu keluar? Itu tajuk dia. Kenapa kata-kata tu keluar? So dia orang cuba nak reason, nak justify kenapa pendapat tadi keluar. Sebab walaupun kita tak terima pendapat tersebut, kita kata pendapat ni tak kuat, tapi kita cuba untuk faham juga kenapa dia cakap. Kenapa dia cakap yang tu? Okey. Sama ada kerana dia kata kejanggalan kata-kata tersebut, au litafatihi, atau kerana macam tak ada kekuatan langsung. Tahu tafah ni macam terapung, benda yang terawang-awang, tidak ada ketetapan. Pendapat tu tak ada sebarang kekuatan. Atau kerana itu, au liquwati, ataupun kerana kekuatan kata-kata tu, pendapat tu. Pendapat tu punya kekuatan, kita cuba reason, nak faham kenapa. Dikatakan sini, wala ya'ni qabulu ra'yihim fi tafsir. Ini ia sebenarnya tak bermakna, tak bermaksud penerimaan pendapat salafus salih dalam tafsir, wa raf'i manzilatihim fil ihtijaj, serta mengangkat kedudukan mereka dalam penghujahan, wal qabul, dan juga dalam penerimaan, annahu la yaqa'u fihim al khata'u, bahawa tak terjadi di kalangan mereka kesalahan. Bila kita kata diorang ni adalah orang paling mulia, paling utama dalam memahami Quran, paling utama dalam sekian, tapi tidaklah dia kata bermaksud bahawa takkan terjadi pada mereka kesalahan. Balil khata'u mutawakki'un min ahadihim, bahkan kesalahan itu dijangkakan pada individu-individu mereka. Ulang balik, kalau mereka bersepakat takkan ada kesilapan. Tapi bila diorang individually, yes. So atas dasar tadi kan kita kata, macam kita sebutkan itu, semua orang ada kadar ilmu masing-masing. Ada Islam awal, ada Islam lewat, ada yang mempunyai, memang terkenal sebagai seorang yang mempunyai pemikiran yang tajam sebelum masuk Islam pun. Lepas tu ada orang yang dianggap dia biasa je. So jadi kedudukan mereka ni dengan Rasulullah berapa lama, ada main peranan. Dalam kita panggil apa, kedudukan mereka beza. Namun begitu, dia kata kalau mereka bersepakat, itu confirm, tak ada masalah. Betul, itu ijma'. Ijma' adalah hujah. Kesepakatan salafus salih di atas satu pendapat, dia adalah hujah. Tak boleh kita
tolak. Macam mana kita tak boleh nak mempersoalkan kenapa maghrib 3 rakaat. Tak boleh kita persoalkan. Kita walaupun cek hadis tak jumpa. Amalan ada. Amalan berlaku. Tapi hadis tak jumpa. So benda tu dikatakan telah diketahui daripada mereka dengan direct. Tanpa sebarang kesilapan. Tak ada siapa tersasul dekat situ. Adapun kalau individu, jawapannya ya. Memang akan ada pendapat-pendapat yang kadang-kadang A mungkin tak sahih daripada dia. Tak sahih daripada sahabat tadi. Atau dari tabi'in tadi tak sahih daripada dia. Atau B, kerana ni yang kita bincang. Kefahaman mereka yang mungkin berbeza daripada yang lain. Okay, baik. Fahadha Mujahid. Ni tengok ni, Mujahid bin Jabr. Anak murid Ibn Abbas. Lahu ara'un aqliyatun. Dia ada pendapat-pendapat akal. Fassara bihal Qur'anu, al-Qur'ana, yang ditafsirkan dengan pendapat akal dia akan Quran. Wahia marfudatun, dan dia adalah tertolak. Contoh, ta'wilihi mashu Bani Israila kiradatan wa khanazir. Penukaran Bani Israel kepada kera dan juga babi. Ini kalau kita lihat dalam Tafsir Tabari ada. Okey, Tafsir Ibn Katsir pun kita perlu buka. Tafsir Ibn Katsir pun ada nukilkan. Okay, saya tunjukkan. Okay, dalam ayat Suratul Baqarah, cek ayat nombor 50 kan? Silap. Kita buka pakai ni. Buka pakai benda tu di masalah sikit. Okey. Okey, ya. Suratul Baqarah. Ambil 200. Kan, jauh sangat. 70. Oh, jauh sangat. Ya. Ni, okey. 100. Okey, 30 dekat sikit. Baik. Okey, contoh tentang tajuk apa? Penukaran Bani Israel kepada kera dan babi. Tengok. Kita baca apa benda kata Ibn Mujahid bin Jabr. 950. 7. Sekejap. Ini ringkasan tafsir Ibn Katsir. Ringkasan tafsir Ibn Katsir. Okey, sekejap. Sikit lagi. Okey, ayat 65 Okey. 65 66. Okey, dia sini Dia kata 6566. Al-Baqarah 6566. Okey, dia kata kat sini, walaqad alimtumul ladzina tadaw minkum fis sabti. Demi kamu telah tahu golongan melampau di kalangan kalian pada hari Sabtu. Faqulna lahum, lalu kami katakan kepada mereka, kunu qiradatan khasiin, jadilah kalian semua kera-kera yang hina. Faja'alnaha nakalan lima baina yadayha, kami menjadikan ia penukaran mereka pada kera ni sebagai hukuman bagi apa yang di hadapan mereka. Wa ma khalfaha, dan apa yang selepas mereka, mana jadi bimbingan pula untuk orang bertakwa. Okey. Dikata kat sini tak ni. Okey, dia kata wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah Taala, dia kata faqulna lahum, lalu kami kata kepada mereka, kunu qiradatan khasiin, jadilah kamu semua kera-kera dan keadaan hina. Qala Mujahid, berkata Mujahid bin Jabr, dia kata apa? Musikhat qulubuhum walam yumsahu qiradatan, ditukar hati-hati mereka, tidak mereka ditukar sebagai kera. Innama huwa mathalun darabahu Allahu, ia hanyalah perumpamaan yang Allah Taala buatkan ia.
Seperti surah Jumaat ayat ke-5, kamathalil himar yahmilu asfara. Ia seperti orang-orang yang bawa kitab-kitab agama tapi tak beramal dengan diberikan mereka tanggungan agama tapi tak laksanakan, macam keldai-keldai memikul kitab-kitab yang besar. Dia tak boleh baca kitab yang dia atau tak amalkan kitab yang dipikul. Pikul kitab tadi tapi tak beramal dengannya. Okay, Ibnu Katsir kata wa huwa qaulun gharibun, ia adalah pendapat yang pelik. Khilafuz zahiri, bercanggahan yang zahir, minas siyaqi, daripada baris ayat. Fi hadzal maqam, pada rukan ini, wa fi ghairihi, dan pada selainnya, itu pada surah Al-Maidah ayat 60. Beliau Ta'ala kata apa? Qul, ayat 60 surah Al-Maidah, hal unabbiukum bisyarri min dzalika mathubatan. Kamu nak tak aku beritahu kamu siapakah lebih dahsyat, lebih teruk, lebih buruk berbanding itu dari segi balasan? Indallah, di sisi Allah Ta'ala. Itu siapa orang yang gitu? Pasal orang-orang ahli kitab duk sebut kalau macam ni korang teruk, tapi Nabi kata, Allah Ta'ala suruh Nabi kata kepada mereka, Allah Ta'ala suruh Nabi kata kepada mereka, kamu nak tak aku cerita siapa lagi teruk banding yang korang sebut ni? Siapa dia? Man la'anahu Allah, orang-orang yang dilaknat mereka oleh Allah. Wa ghadiba alaihi, Allah Ta'ala murka ke atas dia. Wa ja'ala minhumul qirata wal khanazir, Allah Ta'ala jadikan di kalangan mereka ni kera dan babi. Wa abadat taghut, dan juga Allah Ta'ala jadikan mereka penyembah berhala. Jadi benda ni jelaslah, memang kita kata kat sini lah. Apa yang Ibnu Katsir sendiri pun sebut, dia kata kata-kata Mujahid tu pelik, janggal. Sebab bercanggahan dengan zahir ayat. Bahkan bercanggahan dengan ayat satu lagi yang bukan masalah tu, yang sebut pula bukan sekat kera, babi pun ada. Kerana mereka ditukarkan menjadi makhluk tersebut. Bahkan hadis Nabi pun ada sebutkan tentang mereka. Cuma golongan ni bila ditukar menjadi rupa kera atau babi, tidak lagi beranak pinak, dan mereka mati tanpa keturunan. So janganlah pergi kat zoo negara tu kata awak ni Yahudi mana? Tak ada. Tak ada semua mati. Nabi kata tak, mereka tak beranak pinak. Ini Nabi sebutkan dalam hadis yang sahih. Okey. Jadi dia kata sini kan, dia kata okey, wa qaulu khasiin, kata dia hina ai azillatin saghirin, kecil, azillah, hina lagi kecil. Thumma, kemudian ni Syekh Ahmad Syakir kata, thumma naqala al-muallif al-hafiz, kemudian menukilkan al-hafiz Ibnu Katsir, pengarang kitab tafsir Ibnu Katsir, atharan an ba'di sahabati wat tabi'in, beberapa asar daripada sebahagian sahabat dan para tabi'in, fi masqiha ula'il mu'tadina ala suratil kiradati, pada penukaran rupa golongan melampau tu pada rupa kera, wa fi tafsil kisatihim, dan juga pada perincian kisah mereka. Thumma qala, kemudian berkata Ibnu Katsir, qultu, aku kata, wal ghardu min hadas siyaqi, dan tujuan daripada baris ayat ini adalah an haula ila aimmati, daripada imam-imam berkenaan, daripada para sahabat tabi'in yang dinukilkan tu. Dia kata bayanu khilafi ma dhahaba ilaihi mujahidun. Dia kata penjelasan apa yang bercanggahan apa yang berpendapat kepadanya atau pergi kepadanya Mujahid bin Jabr rahimahullah, SWT rahmati beliau, min anna maskhahum, dengan bahawa pemenukaran rupa mereka tu inna makana ma'nawiyan, dia hanyalah maknawi, bukannya hakiki. Okey, la suwarian, bukannya bentuk rupa. Balis sahih, makan yang sahihnya kata Ibn Katsir, penukaran tu adalah maknawi dan juga suwari. Rupa bertukar, karakter pun bertukar. Kalau rupa bertukar, tapi bercakap macam manusia, jenuh jugalah dia cerita Planet of the Apes. Wallahu a'lam. Tabi'i dia bertukar, rupa pun bertukar. Itu sebenarnya. Tapi kat sini kan jelas nampak kata-kata Mujahid bin Jabr. Walaupun dia imam dalam tafsir, tapi para ulama semua dia kata semua tak setuju. Sebab realiti dia semua akwal. Bahkan hadis Nabi yang sahih datang menceritakan tentang kaum yang ditukar ni apa jadi pada mereka. Yang bukan setakat perangai. Bahkan rupa luaran mereka bertukar. Okay? Okay, mana tadi buku kita? Sekejap. Okay, jadi kita buka lagi. Okay. Okey, itu satu pertama iaitu. Kedua, ta'wiluhu an-nazaru fi qaulihi ta'ala wujuhun yawma idzin nadhira ila rabbiha nazirah. Ini surah apa? Ya.
Surah Al-Qiyamah 23. Okey. So, kita buka pula. Al-Qiyamah 23. Alah, silap lagi. Kita buka pakai ni. Sekejap. Dia pernah ringkasan tafsir Ibn Katsir yang dibuat oleh Syekh Ahmad Syakir. Beliau kekalkan kata-kata atau pendapat yang penting dan tajuk tersebut. Okay, so Qiyamah tu. Cari surah Qiyamah 23. Okay. Sebab kali dia kata nazirah tu bukan pandang, nazirah tu menanti, menunggu. Esok 29 kan. Sekejap 29. Depan lagi lah sekejap. Udasirul Qiyamah. Okey, Qiyamah. Ayat 23 sekejap 612. 612. Okey. Okey, kat sini, bawah ni. Sini atas sikit. Okey. Dia kata sini, kat sini. Summa qala ta'ala. Firman Allah Ta'ala. Kita. Wujuhun yawma idzin nadirah ila rabbiha nazirah. Wajah-wajah pada hari berkenaan nadirah, bergembira. Ay hasanah, elok, bahiyah, bercahaya, musyrikah, bersinar, masrurah, riang. Ila rabbiha, kepada Tuhannya, nazirah, ia memandang. Ay, kata Ibn Katsir, tarahu ayanan, wajah tu akan melihatnya, itu Allah Ta'ala, ayanan dengan mata. Itu terang-terangan dengan mata, bukan dengan hati. Okey. Kama rawahul Bukhari fi sahih, macam diriwayatkan di Bukhari dan sahih beliau. Innakum satarawna rabbakum ayanan. Kamu akan lihat Tuhan kamu terang-terang depan mata. Ayanan, terang-terangan dengan mata. Wa qad sabatat ru'yatul mu'minina lillahi azza wa jalla fi daril akhirati fil hadis sahih. Sudah telah sabit melihatnya orang beriman kepada Allah Ta'ala azza wa jalla di negeri akhirat dalam hadis-hadis yang sahih. Min turukin mutawatiratin, daripada jalan-jalan periwayatan yang mutawatir. Inda aimatil hadis, sisi ulama imam-imam hadis. La yumkinu daf'uha wala man'uha. Tak boleh untuk kita menolaknya atau menyekatnya. Sebab semua dalil itu sangat kuat. Dia sebut dah di kerana hadis. Sekejap lepas tu dia bukan panjang lebar. Sekejap. Dia akan datangkan dengan pendapat Mujahid nanti. Sekejap. Ya, tak ada kat sini. Kalau tak ada dekat dalam tafsir Tabari. Mungkin Ibn Katsir tak nukil kan. Sekejap. Mungkin tak nukil di sini. Okey, kat sini tak nukil. So kali dalam buku kita tu sebenarnya yang disebutkan tentang kata-kata Mujahid bin Jabr di sini. Ini kata wa ta'wiluhu an-nazar fi qaulihi ta'ala fi qaulihi ta'ala wujuhun yawma idzin nadirah ila rabbiha nazirah tu. Dia kata itu pun sama. Di mana dekat situ datangnya dia kata bukan nazirah melihat, nazirah menanti, menunggu. Nazarah betul ada maksud dengan menunggu atau menanti. Tapi masalah kita ada dalil hadis-hadis yang lain yang menyokong akan maksud nazirah itu adalah memandang. Pasal dia ada dua wajah. Satu lagi wujuh yauma idzin basirah. Wajah-wajah pada berkenaan masam, bukan berkerut. Berbeza dengan wajah yang bergembira. So yang bergembira ni kepada Tuhannya dia memandang. Yang satu lagi itu keadaan yang lain. Jadi dekat sini kalau kita nak fahamkan, keluar daripada dia pendapat tadi. Walaupun lah benda tadi dia seorang imam dan tafsir, terkeluar satu dua pendapat tadi. Ulang balik. Boleh jadi nukilan tidak sahih.
Oh, jadi tak sahih nukilan daripada beliau. Dia dah, kalau orang nukil-nukil daripada siapa-siapa manusia pun, memang akan jadi macam tu. Ada je cerita yang mungkin tak betul. Tapi ala kulli hal, dekat sini stand kita kepada masalah kata-kata salaf dalam perkara tadi, ni kena faham. Diorang walaupun dia salaf, tapi bukan kita terima semua. Mana selagi mana dia berseorangan, dan benda tadi dia boleh menerima untuk kritikan sebagainya. Kalau dia ijma', kita terima. Semua, tak ada siapa kan tolak. Okey. Demikian dia kata, wa ta'wiluhul mizan. Demikian juga takwilan dia tentang mizan. Fa amma man thaqulat mawazinuhu. Adapun siapa-siapa yang berat timbangannya. Dan surah Zalzalah kan. Okay, kita tengok dalam tadi kalau ada. Okey. Sebelum kasih dia kadang dia nukil, kadang tak nukil. Surah Zalzalah. Okey, 716. Okey. Zalzalah ke? Kan Ya. Al-Qari'ah. Lepas depan sikit. Adiyat. Al-Qari'ah. Okey. Al-Qari'ah. Ayat yang ke-6. Ayat ke-6 Baik, yang ni kat sini dia kata ada tafsiran yang daripada Mujahid yang para ulama tak nak terima. Okay, baik. Dia kata apa? Kat sini tadi tak nukil kan? Tak nukil sini. Sekejap. Buka kitab besar sikit. Kat sini dia terus direct, dia sebut, dia tak sebut khilaf yang datang, yang disebutkan oleh Mujahid. Kita buka terus tafsir Tabariyah. Cek. Dokumen desktop. Okey, sini. Ini Qurtubi ya. Jami' Ta'wil ya. Ini Qurtubi. Okey, sini. Okey, surah tadi Al-Qari'ah Al-Qari'ah. Okey, tidak. Fa amma man
thaqulat mawazinuhu, dia kata. Okey, sini fa amma man thaqulat mawazinuhu. Okey, dia kata kat sini atas dia kan. Okey. Okey, dia kata sini fa amma man thaqulat mawazinuhu, adapun siapa yang berat timbangannya. Okey, yaqulu fa amma man thaqulat mawazinuhu hasanat. Mawazin tu adalah hasanat, kebaikan-kebaikan. Yakni bil mawazin al-wazn. Ini dimaksudkan dengan timbangan, memang timbangan betul lah. Okey. Wal arabu taqulaka indi dirhamun bimizani dirhamik. Orang Arab akan kata, aku ada dirham yang sama timbangan dengan dirham kau. Wazni dirhamika, dan berat timbangan kau. Wa yakulu dari bimizani darik. Dan dia kata juga, rumahku pada timbangan rumah kau, mana setara. Okey. Yuradu hadza'a, mana setaraf atau setentang dengan rumah kau. Okey. Dia kata kat sini, disebut perkataan syair, qad kuntu qabla liqa'ikum dhamiratin indi likulli mukhasimin mizanuhu. Aku dahulu sebelum aku bertemu dengan kalian, aku mempunyai kedudukan. Di sisi aku semua orang yang menentang tu ada timbangan dia sendiri. Yakni biqaulihi likulli mukhasimin mizanuhu. Untuk setiap orang yang bertentang dengan dia ada timbangan tersendiri. Wa ma yanqudu alaihi hujjatahu, dan dia tidak akan dibatalkan pada dia hujahnya. Okey. Wa kana mujahid yaku, ni. Dia kata wa kana mujahidun yaqul laisa mizanun inma huwa mathalun durib. Dia tak ada timbangan, tapi dia hanyalah perumpamaan yang dibuat. Sedia mizan kan, Nabi kata mizan kan. Quran kata mizan, memang ada mizan, tapi Mujahid bin Jabr kata tak ada mizan. Dia kata cuma perumpamaan yang dibuat. Tu dia datangkan. Tapi ini disebut awal. Bawah tu dia datangkan dengan sanad ni. Ni sanad dia. Hadatsana bidzalika Abu Quraib qala hadatsana Waqi' guru Imam Syafi'i, Sufyan Ats-Tsauri an Ibn Abi Najih an Mujahid. Daripada Mujahid bin Jabr dia cakap macam tu. Dia kata bukan mizan itu mizan, tapi mizan tu hanyalah perumpamaan saja yang dibuat. Tapi kat sini lah yang masalah dia. Bila sebut macam tu, ini yang disebut dalam buku kita tadi, bahawa ini yang para ulama tidak boleh terima. Sebab balik pada asal, kita tahu bahawa dalam hadis Nabi SAW sebutkan tentang mizan ni, memang mizan. Ada timbangan. Bukan dacing UMNO tu kan. Tapi dia memang ada timbangan lah. Besar dia. Memang akan ditimbang amalan kebaikan kita, amalan keburukan kita akan ditimbang. Cuma dia kata tadi kan, pada Mujahid bin Jabr dia ada takwilan. Contoh macam tadi pada kera dan babi pun dia kata bukan fizikal. Dia hanya sifat yang dibandingkan. Kemudian pada wujuh yauma idzin nadhirah ila rabbiha nazirah pun dia kata bukan juga. Perumpamaan juga dia kata. Dia kata nazirah tu nazirah ni jap. Kali ikutkan kat situ jap pada tadi kita punya tadi tak buka kan. Tak jumpa. Jap. Okey, atas sikit. Mudathir Qiyamah je atas. Nampak tak? Kena lari balik. Kena buka satu lagi. Di juz 29 ni. Okey, Qiyamah. Tadi ayat kita nak tadi kan. Tengok apa Mujahid cakap sebenarnya. Dua 28 kan? Wujuhin yauma idzin nadhirah ila rabbiha nazirah. Jap. Silawamah. Cek. Ayat 5 di depan ni, jangan ingat. 28 kan? Siap.
10. Lambat lagi. Ya, 13. Ya, 16. Lambat lagi. La haula wala quwwata billah. Belas, 16, 20. Dia kalau tafsir Tabari ni sebenarnya dia memang semua apa kata-kata salaf tu dia ada sanad lah. Dia tak kata je, Mujahid kata dia ada jalan periwayatan daripada Mujahid siapa cakap. Okey, 27. Sekejap. 22 lah, bukan 28. La ilaha syarikalah. 22. Okey. Okey. Tengok ayat ni baik. Wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nazirah. Ni dia kata. Dia tantazirus sawab, as-sawab. Menantikan pahala. Dia kata sini. Tengok sini. Okey. Dia kata zikru man qala zalika. Sebutan tentang siapa cakap gitu. Cakap pada ayat wujuhun yauma idzin nadhira ila rabbiha nazira dengan pendapat yang di atas dia sebutkan kat atas ni. Okey. Dia kata sini kan. Dia kata wa qala akharun, berkata kumpulan lain, annaha tantaziru thawaba min rabbiha. Maksud wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nazirah. Yang pertama kata lihat kepada Allah Taala. Berkata kumpulan yang lain bawah tu. Akharun bal makna dzalika, bahkan makna itu annaha tantaziru thawaba min rabbiha. Dia menanti pahala daripada Tuhannya. Lepas tu dia kata siapa cakap macam tu? Dia sebut zikru man qala dzalika. Haddatsana Abu Quraib qala haddatsana Umar bin Ubaid an Mansur an Mujahid. Ini Mujahid bin Jabr. Anak murid Ibn Abbas fi qaulihi, pada firman Ta'ala, wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nazirah. Wajah-wajah pada hari berkenaan bergembira kepada Tuhannya ia memandang. Qala, kata Mujahid, tantaziru minhu thawab. Dia menanti dari Tuhannya pahala. Nampak tak? Benda ni apa takwilan atau tafsiran yang diletakkan oleh beliau ni khilaf kepada yang masyhur daripada ni. Hatta Imam Syafi'i pun ada sebut kan. Dia pakai ayat ni, Imam Malik bin Anas pun pakai ayat ni untuk menerangkan Allah Taala dilihat pada hari kiamat nanti. Imam Syafi'i pakai. Dan lepas, tapi kita tahu Imam Syafi'i bawah lagi banding dia. So kebanyakan para ulama semua faham maksud nazirah tu memandang ini kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan dia pula mengatakan menanti pahala daripada Tuhannya. Tapi majoriti jumhur para ulama tak terima pengertian tersebut. Ini contoh macam mana yang dimaksudkan tadi tentang apa, tentang pendapat yang datang daripada mereka ni. Tapi kita kata apa, pendapat ni tidak diterima walaupun diorang adalah orang yang hebat. Okey, dia kata apa? Hadhihi ta'wilatul fardiyah. Semua takwilan-takwilan atau tafsiran-tafsiran yang individu ini minhu, daripada beliau, yang secara bersendirian daripada beliau, lam taj'alhu yakhruju minal qabul, tidak jadikan dia Mujahid bin Jabr terkeluar daripada penerimaan. Maksudnya tetap diterima pada yang lain. Pada yang ini diorang tak setuju dengan dia, tapi pada yang lain diorang tetap terima. Bal qala Sufyan ats-Tsauri, bahkan Sufyan ats-Tsauri tetap mengatakan idza ja'aka tafsirun an Mujahid fahasbuka bihi. Bila datang pada engkau tafsiran daripada Mujahid bin Jabr, maka memadai untuk engkau itu. Tak payah tengok lain dah. Wa huwa min akbari talamizati Ibn Abbasin. Dan beliau Mujahid bin Jabr ni adalah di antara anak murid
terbesar, terhebat daripada anak murid Ibn Abbas. Sehebat-hebat anak murid Ibn Abbas. Alladzina talaqaw anhu tafsir mubasyaratan, yang terima tafsir daripada Ibn Abbas secara langsung. Direct, depan-depan. Wa tajidu fit tafasir, dan anda akan dapati dalam tafsir dia kata li aqwalin, bagi kata-kata atau pendapat, qala biha ba'dus salafi, yang dikatakan dengannya sebahagian salaf. Wala ya'ni hadha adamu qabuli qawlihim, namun tidaklah bermaksud tidak diterima ketiadaan penerimaan pendapat mereka fi ghairiha. Dia tak diterima pada ini, tapi bukan maksud ditolak pada semua. Payah ni. Zaman kita zaman tahzir ni kan. Kan? Jangan main kan, lawan seorang semua tolak. Satu kes je boleh buang semua. Ini panggil apa, tradisi yang tak ada pada orang-orang terdahulu. Ada pada masyarakat kini yang rasakan dia cukup dengan semua. Mana sekali tok guru tak betul lah, semua tafsir apa dia tak pakai, fake tak pakai, semua tak pakai. Yang kita tak ada apa, kosong, tak ada benda nak bagi, tapi kita lah yang boleh bagi tahu orang tak betul. Masalah. Tapi realiti macam tu. Tak pasal mutakhir ni macam tu. Dia macam ni. Okey. Kita taklah sampai peringkat di mana kita kata saya akan ambil ilmu tentang agama, tentang hadis daripada ulama salaf, saya akan ambil ilmu akhlak daripada ahli sufi. Itu takkan kita buat. Itu realiti dia takkan buat. Sebab itu jelas sangat bid'ah dia. Canggah. Adapun pada guru kita yang kita jumpa ni, yang seorang ni dia ada kecenderungan sikit macam menyampah dengan parti politik ke, yang ini ada sikit terikut politik ke, itu tak sepatutnya menjadi sebab untuk kita chop dia dengan satu label dan tak terima. Sebab kita tak ada apa yang dia ada. Bahkan kita perlu kepada ilmu dia. So macam mana awak nak pergi highlight chop ini, awak tinggal apa? Tu kena import tu. Import kan? Import lama dah jadi kes, bukan baru. Sebelum ni lagi. So konsep dia faham kat sini. Macam mana tengok macam dikatakan oleh Syekh Musa At-Tayyar. Maksudnya bila kita tak setuju dengan dia pada beberapa pendapat tadi, bukan maksud kita tolak semua sekali dia punya pendapat. Kena differentiate sebab kedudukan dia sebagai anak murid macam Mujahid bin Jabr. Dia anak murid Ibn Abbas, tak ada siapa boleh ganti kedudukan tersebut. Pusing mana pun awak takkan jadi macam dia. Dengan sebab itu pada benda yang kita tahu dia silap, kita kata dia tak ikut daripada tempat tersebut. Tapi pada benda yang lain dia betul, awak follow lah, kenapa masalah dia? Kalau sudut macam ni dah dipikirkan, alamatnya Mujahid bin Jabr tak boleh pakai dah lah. Pakai akal, aklaniyun, habis, buang. Semua tafsir buang. Bila awak nak buang, mana tu awak kena buang. Tafsir Tabari tu, mungkin 80%. Sebab dia sentiasa nama Mujahid akan keluar. Kalau nak buang, awak kena buang dalam tafsir Ibn Kathir, dalam tafsir Fathul Qadir, dalam semua tafsir. Pasal dia, Mujahid bin Jabr ni, memang rujukan kepada siapa-siapa nak belajar tafsir. Sebab dia memang orang yang belajar tafsir dengan Ibn Abbas secara direct. Diiktiraf oleh tabi'in. Diiktiraf oleh para tabi'in. Semua tahu tentang kedudukan dia. So macam mana? Awak jumpa macam ni, kan pelik tadi kan? Dah kata Quran kata tukar rupa lah, lawan lagi. Dan Quran kata lihat perawatan, lihatlah. Kalau kata mizan lah. Apa sebab pula tukar maksud lain? Ikut kita akan buang. Kalau perangai macam ada pada masyarakat kita sekarang ni, habis. Sebab kita dah kenal dia sebagai siapa, kedudukan dia. Maka tak boleh kita dalam 2-3 banyak benda cerita, 2-3 benda tersasul tu, itu okey. Relax lah. Kenapa nak kena hukum terus? Tapi pasal ada banyak orang tak faham bab ni, dia awal ni habis ni. Ni kalau macam ni kan. Satu habis. Berbeza dengan orang tu memang isytiharkan dia. Saya Asy'ari ke, saya Sufi ke, saya Kuburi ke, dia cakap terang. Memang awak tak salah ambil dengan dia ilmu langsung. Apa masalah dia? Jadi ini masih kita dah faham. Memang kedudukan orang-orang yang kita kenal tu, dia memang mempunyai kedudukan dalam ilmu. Dan biarlah, relax lah. Bab berkenaan dengan political mileage yang dicakap, kita tak usah dengar. Macam memang setengah kan, ada masyarakat guru-guru yang kita kenal yang memang ada terlibat dengan apa politik dan sebagainya. Relax lah, kita macam chop hizbi lepas tu belah.
Itu jemput daripada Indonesia. Kan? Salah. Saya sebenarnya dapat gelaran tu lama dah. Sebab saya belajar dulu kat Yaman kan. Universiti saya belajar dulu. Universiti Al-Iman. Pengasas Universiti Al-Iman tu, Syekh Abdul Majid Zindani, dia tajuk asal yang orang tak ceritakan, dia adalah di antara mujahidin yang lawan Rusia. Dia bukan setakat cerita bab belajar agama ni, dia laksanakan. Hatta Syekh Albani dulu pernah ditanya oleh seorang, siapa yang kat zaman sekarang ni yang ada macam salaf? Syekh Albani tunjuk, kau tengok tu, orang yang janggut merah tu. Dia tunjuk pada Syekh Majid Zindani. Dia kata, dia bukan setakat cerita bab kenaan dengan berjuang, dia masuk medan perang. Lawan berjihad dengan lawan Rusia. Pada zaman dia dulu, Syekh bin Baz sendiri pun endorse dia. Dan bila orang tak faham cerita, dia kata, Ustaz, apa Syekh ni kat Yaman ni, dia ni Hizbi. Tahu tak, dia adalah penasihat presiden. Dia parti pembangkang. Betul. Tapi dia penasihat presiden Yaman. Yaman ni politik pelik sebenarnya. Serius. Waktu saya duduk tahun 98, 10-an kan. Dia, parlimen dia, okay, parti ni katalah parti apa, parti Jumhuri, parti UMNO. Dia punya ketua parlimen, speaker parlimen dia, dari parti PAS. Orang tak faham kenapa. Serius. Jadi ada kaitan dengan masalah penyatuan Yaman. Sebab sebenarnya Yaman disatukan, utara selatan, tahun 96. Perang start 94, 92, 94, 95 sampai 96. So perang penyatuan tu satukan Yaman utara selatan. Dan ketika penyatuan tersebut, yang mainkan peranan besar adalah Syekh Abdul Majid Zindani. So, sebab tu presiden ambil dia jadi penasihat. Tu pelik kan? Parti politik asing, tapi engkau penasihat aku. Kami biasa waktu time belajar tu, memang masalah lah, Syekh ni asyik hilang. Kita tengah ngajar kan, tiba-tiba presiden panggil. Keluar, tinggal kelas. Bila presiden panggil, itu konsep yang kadang-kadang faham sikit lah. Bila awak nak cerita tentang orang tu, belajar dulu. Tahu apa benda cerita. Sumbangan orang tu, apa dia buat. Kadang-kadang lidah kita panjang. Tak ada benda pun. Awal-awal kenal dia orang tu, Hizbi. Awak tak ada benda pun. Dakwah pun tak. Kan? Kalau letak, kalau bagi jumpa dengan apa, geng-geng Al-Kadzab ke, rasa terkencing kot. Bukan cakap besar lah. Kan? Tak tahu nak jawab apa. Tapi basic dia kadang-kadang semua orang ada tugasan masing-masing. So, jangan, kalau macam kisah Mujahid bin Jabr ni sangat kuat. Kalau kita baca, kita nak cari salah dia, anda akan jumpa salah dia daripada awal lagi. Buka surah Al-Fatihah tu dah bantai awal lagi. Sebab dia kata apa? Fatihah, surah Al-Fatihah turun 2 kali. Turun sekali kat Mekah, sekali kat Madinah. Mana awak nak pegang? Semua ulama kata salah. Tak betul. Kalau dah turun kat Mekah lah turun dia. Kali kedua dia baca, itu kan penurunan kali kedua. Pembacaan semula. Apa masalah dia? Tapi still, tetap orang rujuk dia sebagai rujukan. Yang dengan kita baca tadi kan, kera tu, tukar jadi kera babi tu bukan betul-betul, hanya simbolik. Macam mana? Buang habis dah ni. Kalau tafsir Tabari saya kata, 80% dah buang dah. Sebab Imam Tabari, walaupun dia ulas, atau Ibn Katsir pun, walaupun dia tak setuju, dia tetap letak. Bahkan ujung belakang nama, Rahimahullah, dia tulis. Tak ada kata kan, kalau kita keluar dah. Habis, hitamlah muka dia kan. Atau burukkan dia, burukkan tangan dia. Habis. Ini satu benda, disiplin ilmu yang tak dipelajari oleh kebanyakan kita. Tak faham sebenarnya, apa kita boleh tolak, apa benda kita nak terima. Dan pada sudut asal, seorang alim yang kita ambil daripada ilmu, sampai tahap mana sebenarnya dia kena 100% betul. Dengan fahamnya tu, dia adalah fatwa-fatwa pelik ke, pendapat yang silap ke, biasalah. Awak nak kena hukum dia kenapa? Ini masalah besar pada masyarakat sekarang. Tak nak belajar betul. Ulang balik, ini bukan buka pintu untuk kita dengan ahli bid'ah kena ambil ilmu juga, tak ada. Tak ada kaitan pun. Ini kita bincang berkenaan dengan orang-orang yang memang mengikut manhaj salaf. Belajar mengikut manhaj salaf. Macam Mujahid bin Jabr, dia adalah ulama salaf, bukan ulama daripada golongan ahli kalam. Jelas-jelas terang-terangan. Okey? Dia kata apa? Okey, dia kata wala ya'ni, dia kata tajidu fit tafasir raddan li aqwal. Anda kena pati dan tafsir-tafsir ada penolakan
li aqwalin qala biha, kepada pendapat-pendapat yang dia katakan dengannya. Jadi katakan dengannya sebagian salaf. Ada. Kita buka tafsir tolak, reject. Tapi wala ya'ni hadha, tidak maksud ini ada min qabuli qaulihim fi ghairiha, di ketiadaan menerima pendapat orang tersebut pada selainnya. Au adam ihtirami araihim wa manzilatihim, atau tidak menghormati pendapat mereka dan juga kedudukan mereka. Masih lagi tak setuju pada situ, okeylah. Tapi untuk tak hormat, bukan cara dia. Okey, baik. Hadza Ibn Qayyim, ini tengok Ibn Qayyim. Yaruddu fi tafsir qaulihi ta'ala, dia menolak, menjawab pada tafsiran firman Allah Taala, was-sabiqati sabqa. Was-sabiqati sabqa, surah An-Nazi'at. As-sabiqat itu yang laju, yang berlumba. Masalahnya apa? Ada kata kuda, ada kata angin, ada kata awan, ada kata sekian. Okey. Tapi ada keluar pendapat yang pelik. Dia kata Ibn Qayyim menolak pada tafsir firman Allah Ta'ala, wasabiqat sabqa, qaulu man qala, kata-kata orang berkata-kata, hiyal malaikatu. As-sabiqat ni adalah para malaikat. Tasbuqus syayatin, yang mendahului syaitan, bil wahyi ilal anbiya, dengan wahyu menuju kepada para nabi. Mana malaikat laju bawa wahyu sebelum syaitan datang. Ini kata-kata diorang. Dia kata apa? Wa hadzal qaul, pendapat ini marwiyun an aliyin, diriwayat daripada Ali bin Abi Talib wa Masruq. Ini seseorang daripada tangan tabi'in juga. Jadi kama dzakarahul Mawardi, macam disebut oleh Imam Mawardi. Dia kata ini disebut oleh sebahagian salaf. Tapi Ibn Qayyim tolak, kata wa ma'a hadzal raddi lil khata'i. Dia kata walaupun dengan penolakan kesalahan ini, faqad tawalla ba'dul mufassirin tawjih aqwal lis-salafi. Walaupun dengan penolakan kesalahan ini, sungguh telah melakukan atau mencuba mengurus sebahagian ahli tafsir untuk mengarahkan aqwalun lis-salafi. Kata-kata salaf ni, kalau salah pun dia cuba nak faham kenapa dia orang cakap macam ni. Kenapa? Lis-salafi munabbihan ala sabi qaulihim biha, untuk memperingatkan terhadap sebab kata-kata mereka dengan pendapat ini. Kenapa mereka cakap macam tu? Bukan sebab nak sokong, tapi nak cuba reasonkan. Sebab kita tahu bahawa golongan tadi, salaf tadi, diorang adalah orang yang Allah Ta'ala pilih untuk jaga agama. So kalau keluar dari mereka kesilapan tadi, kenapa? So dia bukan manhaj yang salah, dia bukan Qadariyah, bukan Jabariyah, bukan Mu'tazilah, bukan ahli kalam. Jadi bila dia keluar pendapat pelik tadi, dan kita kena, dia cuba nak reasonkan balik, justify, untuk fahamkan kenapa mereka kata sedemikian. Okay, baik, insyaAllah nanti kita sambung pada bahagian contoh-contoh taujih aqwal salaf. Mana kata-kata tu salah, tapi diorang ulama tafsir cuba untuk justify kenapa kata-kata tu dikatakan oleh mereka. Mungkin kerana kesilapan faham pada satu benda, satu keadaan, atau dia baca ayat atau hadis lain yang dirasakan itu macam tafsiran bagi keadaan tadi. Allah alam. Tapi dia kata dia akan cuba untuk cuba untuk tidak mengatakan bahawa salafus salih tadi mengatakan benda berkenaan di atas kejahilan. Tapi dia cakap benda tu atas dasar mungkin dia ingatkan macam ni, tapi sebenarnya tidak begitu. Macam Ali bin Abi Thalib lah, dia pernah hukum bakar ke atas orang yang kata dia Tuhan. Dia bakar. Lepas tu Ibn Abbas tegur dia. Ibn Abbas kata, kan Nabi larang kan, Nabi kata la yu'adzib bin nar illa rabbin nar, takkan mengazab dengan api kecuali Tuhan api. Kecuali Tuhan api. Lalu dia berhenti daripada buat benda berkenaan. So ketidaktahuan tu biasalah. Daripada mereka ada tak tahu tentang peristiwa tertentu, kemudian diingatkan kepada dia oleh sebahagian sahabat yang lain. Maka diorang pun dapat tahu. Itu kesilapan. Biasa atas dasar nama manusia, dan diorang bukannya Nabi, ya, diorang akan tersilap. Tapi tidaklah bermaksud kesilapan tadi untuk kita reject terus segala apa yang datang daripada dia. Kena ingat sebab benda-benda macam ni kadang-kadang kita kesilapan ni masalah. Contoh macam Muawiyah bin Abi Sufyan lah, ada terkeluar daripada dia kata-kata pelik bab riba yang dia mungkin tidak faham benda tersebut sebab dia Islam lewat. Dia kata dia cuba reason seorang gubernur, salah seorang sahabat dihantar oleh Umar pergi tinggal ke Syam, patah balik.
Dia kata dengan Umar, aku tak nak pergi. Aku cakap macam ni, apa dia tak apa, aku cakap tentang riba, dia pergi lawan macam ni. Aku tak nak pergi di sana. Dia cakap dengan Umar. Umar kata aku tak hantar kau lagi. Faham tak? Benda macam tu memang berlaku. Atas dasar Islam lewat sebagainya akan jadi sebahagian pendapat-pendapat yang kadang-kadang janggal. Tapi tidak bermaksud kita abolish semua sekali pendapat yang keluar daripada orang berkenaan. Sebab dia masih lagi mempunyai kemuliaan sebagai sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun dia bukan senior, tapi dia ada kedudukan. Nabi pernah puji dia. Nabi dah sebut tentang dia. So jadi kita kena jaga. Okey, baik. Wallahu a'lam. Ada soalan? Ha? Okey. Kita berhenti sini, insya-Allah sambung pada minggu akan datang. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala Muhammadin wa sallam alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.